HQ di Jalan Sultan Ismail, KL. So, terima kasih kerana menjemput SME Bank untuk memberi penerangan mengenai SME Bank. Apa tu SME Bank? Saya rasa semua orang tak tahu SME Bank pun. Cuma usahawan je yang tahu. Ke ada yang tahu SME Bank? Saya ada slide untuk terangkan apa tu SME Bank dan apa yang SME Bank boleh tawarkan, dan juga ada few inilah kena-mengena dengan bajet 2022 ya, tahun depan punya bajet yang dibentangkan oleh Tengku Zafrul. So saya pancangkan slide jangan. Okay, boleh nampak Boleh, clear. Alright, okay. So ada 3 parts dekat saya punya presentation. InsyaAllah saya shortkan dia, tak nak panjang lebar. Actually kan, sekarang suka face to face, rather than kita guna Zoom ataupun apa tu Microsoft Teams apa. Sebab kalau at the end mesti ada soalan kan. Kalau soalan yang bijak sikit dapat ni lah barang daripada SME Bank lah kita bagi. Macam tahun lepas saya tu kan Encik Zul kan. Ya, So, betul. Okay, part pertama ialah introduction SME Bank. Part kedua ialah SME Bank Financing Program dengan last part ialah Beyond Financing yang kita tawarkan kepada usahawan. Right? Kita start yang first one. Okay, ni ialah general idea of SME Bank. Sebenarnya SME Bank ni ialah wholly owned by Kementerian Kewangan, MOF, Ministry of Finance. Minister of Finance Incorporated. Ya, iaitu bawah inilah MOF. So kita ada 2 bos sebenarnya. Kalau you tengok supervised by MEDAC atau Ministry of Entrepreneur and Cooperative, MEDAC, and also regulated, of course, Status Bank dia kena regulated by Bank Negara Malaysia. Having said that, kalau dah regulated by Bank Negara, of course any application datang ke kami, kita akan check SICRIS and also SITOS. So yang tu kita ikut guideline from Bank Negara. And also our credit rating from MERAC ataupun Malaysian Rating Corporation Berhad ialah AAA. And kita ada subsidi kita juga iaitu SEDA and also SEM. SEDA ialah kita bagi pembangunan usahawan, and SEM ialah siapa usahawan yang macam mana, sorry to say, kalau dia punya debt turn sour, dan kita ambil legal action dan juga kita rampas aset-aset yang kita finance. Itu kerja SEM. Right? Okay. Rata-rata kat Malaysia ni, you all tahu bank ialah Maybank, CIMB Bank, semua tu. Actually kita ada banyak few jenis-jenis bank kat Malaysia ni. Satu ialah FI ataupun commercial bank. Kita ada local dengan international. Yang international ada di Malaysia ialah Bank of America, Kuwait Finance House, Citibank juga, dan juga SMBC. Development Bank juga, another part, branch of another bank, ialah khas untuk usahawan satu, khas untuk beberapa sektor, dan menyokong sektor-sektor yang strategik di bawah plan kerajaan. So dia ada few bank yang rata-ratanya DFI, yang di sini DFI wholly owned by government. Sebagai contoh SME Bank, Bank Pembangunan, BSN, CGC, Tabung Haji, Bank Raya, dan juga Exim Bank. Another part ialah yang di bawah seliaan Bank Negara, iaitu insurans dengan takaful. So insurans dan takaful juga ada bawah purview daripada Bank Negara. Kita ada takaful for Islamic insurance and juga insurance, general insurance. Dan sebagai contoh takaful, kita tengok takaful Malaysia, Etika, dan juga Ikhlas. Dan insurans kita ada AIA, Great Eastern, dan sebagainya. Dan last part yang ada dekat Malaysia ni, another FI, iaitu investment institution. Sebagai contoh, Maybank ada, CIMB Investment ada, RHB, Kenanga, dan juga Afin Huang Investment Bank. Yang ni mostly kalau dia nak terbitkan saham, and also kalau sesiapa yang ada duit lebih nak finance, beli saham dekat Bursa Malaysia. So itu tujuan-tujuan. Ada certain bank
untuk tujuan certain sektor saja. Contoh Maybank dia open to all. So dia boleh finance SMEs also. CIMB Bank pun sama. SME Bank dia cater untuk dedicated industry. Sama juga BPMB atau Bank Pembangunan. Dedicated untuk infrastruktur ataupun skala projek berskala besar. BSN pun sama. Khas untuk rakyat Malaysia untuk menabung. Itu dia contoh-contoh DFI. Insurans pun sama dan juga investment institution pun sama. Tak apa. Okey, yang DFI, siapa yang tak tahu DFI sebenarnya ada 4 function kalau you tengok. Satu ialah untuk dedicated, ditubuhkan untuk dedicated untuk meningkatkan ekonomi sektor-sektor dan sosioekonomi untuk Malaysia. Second ialah DFI ditubuhkan untuk mendevelop dan promote key sector strategik di bawah plan-plan kerajaan. Third ialah untuk meningkatkan sektor strategik tersebut, contoh daripada SMEs dan agriculture. Bila sebut agriculture, kita refer to agrobank. SMEs refer to SME bank. Infrastructure, kalau you tengok di slide ni, infrastructure merujuk kepada bank pembangunan. Sama dengan maritime pun bawah bank pembangunan, export oriented kepada Exim Bank, iaitu jiran kepada SME Bank. And semua DFI, bank-bank yang saya mentionkan tadi, dia di-govern bawah DFIA ataupun Development Financial Institution Act 2002. Right? So dia ada beberapa clause dekat dalam DFI itu yang membezakan antara DFI dengan commercial bank dan juga takaful dan juga investment bank yang lain. So ada a few differences, nanti saya tunjukkan ya. Tapi saya ambil contoh SME Bank lah. Okay, before kita go to further, okay, maybe kalau saya laju nak minta saya slow, just interrupt me Cik Zul. Okay, so SME dekat Malaysia ni sebenarnya ada, kalau yang register bawah SME Corp sebenarnya ada 907,065,000 yang dah registered di bawah SME Corp. Dan bila kita buat pecahan antara micro size, small size dengan medium, you boleh tengok 76.2% micro size, 21.2% ialah small dan medium ialah 2.6%. Rata-ratanya bila micro, small dengan medium ni kita pecahkan based on industry, services yang paling banyak iaitu 89.2%. Services sebagai contoh, kalau tengokkan macam contoh servis karpet ataupun servis-servis buat management account ataupun servis-servis seperti mencuci ataupun personal computer whatsoever. Services yang tu yang sektor yang paling banyak dekat Malaysia. Manufacturing tertakluk pada 5.3%, construction 4.3%, agriculture paling sedikit 1.1% dan mining. Yang ni ialah sunset industry to me, iaitu 0.1%. Mining dan quarry, usually yang mining dengan quarry yang banyaknya industri ni adalah di Pahang. Dan bila cakap pasal woman entrepreneur ataupun usahawan wanita, based on micro, small dengan medium, kita ada 20.6% woman entrepreneur. That's why ada few DFI termasuk SME Bank ada keluarkan produk dan program berdasarkan needs of entrepreneur, woman entrepreneur. Nanti saya tunjukkan sebentar lagi So this is our stakeholders yang kita terpaksa menjawab. Contohnya MOF, kementerian lain juga kita menjawab juga seperti Kementerian Economic Affairs, MITI, KPLB, MOTEC, dan juga MEDEC atau Ministry of Entrepreneur Development and Cooperative, dan juga agensi di bawah MEDEC. Parlimen juga kita terpaksa pergi menjawab, dan juga ada government agency lain seperti Teraju, Matre dan juga KUAP. So part of saya punya job ialah di pillar number 2, iaitu Ministry of Entrepreneur Development and Cooperative, di mana
kami sebenarnya membantu MEDEC untuk membangunkan usahawan bersama dengan agensi-agensi lain yang sebagai contoh you tengok dekat dalam skrin tu ada UDA Holdings, Tekun, Bank Rakyat, SME Corp, Institut Koperasi Malaysia, Inscan, Protege dan juga PNS. So roughly saya dengan ada 3 partner lain macam berkongsi maklumat dan juga plan strategi bersama agensi lain untuk bantu usahawan di bawah MEDEC atau Ministry of Entrepreneur Development and Cooperative. Right? Second, slide saya nak tunjukkan ialah apa perbezaan di antara SME Bank dengan komersial lain ataupun apa beza antara DFI dengan komersial bank lain. Kalau you tengokkan ialah satu development terus. Di Malaysia, satu-satunya bank yang bukan saja menawarkan pembiayaan, kita juga menawarkan yang kita panggil beyond financing, di mana kita bantu pelanggan-pelanggan usahawan kami untuk meningkatkan dia punya sales dia. So kita akan improve dari segi management dia, dari segi financial dia, dan juga dari segi produk dan juga advertisement dan promotion dia. So kita percaya di SME Bank, kita percaya kalau pelanggan kami dah sukses, so maknanya bila dia sukses, KPI kita akan achieve. KPI kita iaitu membantu usahawan untuk meningkatkan daripada taraf mikro kepada small, sekiranya dari small ke large SMEs. Right? Kedua ialah apa yang kita tawarkan semua pembiayaan kita bermula daripada 5 hingga 30 tahun. Sekarang ni 5 hingga 20 tahun. 5 hingga 20 tahun. Usually kalau commercial bank dia tak akan tawarkan setinggi yang kita nyatakan tadi. Third ialah competitive rates, di mana fund-fund yang kami terima adalah fund-fund yang rendah dia punya interest rate dia, ataupun kalau Islamic dipanggil profit rate. Dan keempat ialah minimal collateral. Of course, bila you all nak buat pinjaman di mana-mana bank, kita kena tagkan bersama dengan collateral ataupun cagaran. So di mana bila ada cagaran, ia akan secure you punya financing. Tapi kalau commercial bank, dia punya mereka punya collateral ialah one to one, di mana kalau you nak pinjam 1 juta, you kena pledge dekat bank 1 juta, dan commercial bank tersebut akan tukar 1 juta tersebut kepada OD ataupun overdraft. Kalau di SME Bank pula, kita minta minimum pun 30%. Right? So 30% kita akan pegang, dan once financing tu dah habis, duit tu akan dipulangkan kepada pelanggan. So kita akan simpan. Tapi kalau financing tu turn sour, so 30% tu kita akan take over terus. Right? Itu beza antara commercial bank dan juga kami di DFI, di SME Bank. So ni adalah bajet yang kita terima pada 22 tahun depan, iaitu IBS Promotion Fund 200 juta. 100 juta diperuntukkan untuk Young Entrepreneur Fund, di mana kita pernah dulu pada 2012 kita pernah buat Young Entrepreneur Fund. So kita akan sekali lagi akan buat Young Entrepreneur Fund, di mana fund tu memang khas untuk usahawan lepasan universiti. And juga dan terakhir ialah SME Recapitalization Fund sebanyak 600 juta. Semuanya peruntukan yang bajet ni akan aktif dalam bulan April tahun hadapan. Okey, ni ialah klasifikasi. Kita dah masuk ke round kedua ya. Ini ialah definisi atau klasifikasi SMEs. Kalau nak tahu anda ni adalah sekiranya anda dah buka perniagaan dan anda nak tahu anda diklasifikasi di micro, small atau medium, anda tengok pada jadual ni. So katakanlah kalau Cik Zul dia buka bisnes perkhidmatan tuition. So katalah sales dia lebih kurang 200,000 contoh setahun. So dia adalah di kategori micro size. Walaupun dia ada 6 full time staff, tapi dia punya revenue
bawah 300,000 ia diklasifikasikan sebagai micro size business. So awak akan tengok kalau nak tahu kalau company awak, syarikat awak di status mana, tengok pada jadual yang saya mentionkan ni. Maybe you boleh dapatkan jadual ni di internet di SME Bank, laman web SME Bank ataupun di laman web di SME Corp. Dua-dua sama saja. Right? So ini adalah general criteria untuk mendapatkan financing di SME Bank. Satu yang kita akan terima, dia SME tersebut menjalankan manufacturing services ataupun selected construction saja. Right? Kedua, aktiviti yang kita nak financekan tersebut mestilah syariah compliance. Sebab kita tawarkan kepada SMEs ialah pembiayaan Islamik. So, aktiviti yang kita nak finance mestilah dalam kategori yang syariah compliance. Ya. Nombor 3 ialah entity and location. Disebabkan oleh SME Bank ni milik milik government ataupun Minister of Finance Incorporated, so kita akan finance mana-mana projek di bawah teritori Malaysia. Dan juga company itu mestilah wholly owned by Malaysian, at least 51%. Nombor 4 ialah status financial company tersebut mestilah healthy and solvent. Yang ni saya akan, kalau saya nak terangkan lebih lanjut, dia related to account ataupun kita akan tengok pada auditor account ataupun management account. Right? Status yang kelima ialah status. Company yang kita nak finance tersebut mestilah bebas daripada tindakan undang-undang, yang mana kita akan tengok pada CITOS report ada tak mana-mana pihak government, Minister of government agency atau GLC atau mana-mana body yang menyaman awak. Kalau ada, dan kita akan hold application. Right? Dan last iaitu aging status. Kita akan terima application kalau dia 6 bulan ke atas setelah dia dah buat operation. Bukan start daripada zero. At least 6 bulan ke atas. Sebab daripada 0 to 6 kita akan tengok movement dia punya performance dekat bisnes tersebut. So dalam masa 0 hingga 6 tu kita akan tengok ada few, contohnya management account ataupun bank statement. Kita akan review dari sana performance company tersebut. Adakah company itu okey atau tak, right? Kita tidak terima start daripada zero. Ada certain agency yang terima daripada zero aging, iaitu contohnya kalau tak salah saya ialah Cradle, kalau ada related to IT technology, Cradle dan juga MDV, Malaysian Debt Venture Corporation. Yang tu semua di bawah DFI juga. Last, bukan last. Slide yang berikutnya ialah apa yang kita tawarkan kepada SMEs. Kalau you tengok sebenarnya kita sama macam bank lain, cuma beza dia dari segi yang saya mention tadi, iaitu interest rate ataupun profit rate. So apa yang kita tawarkan ialah dua jenis pembiayaan, iaitu modal kerja dan juga asset financing. So modal kerja ialah contoh kita akan financekan you punya, kalau you nak beli raw material, you nak renovate building you ke, ataupun you nak beli company lain pun kita boleh packagekan financing tersebut. Katalah you dah minat company ABC, you nak take over ABC tu, so kita akan revalue company ABC untuk you dan kita akan financekan for you. Dan juga sekiranya kalau tuan-puan ada contract financing, kita juga akan packagekan financing tersebut. Tapi pinjaman kita yang saya mentionkan tadi bermula daripada 20,000 sehingga 140 juta, right? Tapi depend on jenis bisnes. As you all know, dekat Malaysia ni ada banyak jenis bisnes, iaitu milikan tunggal, partnership, sendirian berhad dan juga PLT. Yang terbaru ialah PLT, perkongsian limit, perkongsian something. Dia macam hybrid between perkongsian dan juga sendirian berhad, hybrid. This format PLT ni dia daripada SSM ambil daripada US. So
jenis pembiayaan yang saya mention daripada 20,000 sehingga 140 juta tu depend on jenis company dan juga size of the company tersebut. Based on yang graf yang jadual yang saya mention yang previous slide tu. Profit rate yang kami tawarkan di sini ialah 3.5% sehingga BFR plus 2, meaning 3.5% sehingga 8.2%. Dan tempoh financing kita bermula daripada 5 tahun sehinggalah 25 tahun. Depend on financing item dan juga package yang kita tawarkan kepada anda. Asset financing kalau sekiranya pihak syarikat ingin membeli building atau land and building, commercial vehicle, machinery and equipment dan sebagainya yang tangible yang kita boleh nampak tu. So kita akan package bawah asset financing. Right? So kalau tengokkan sebenarnya kita ada 17 program di bawah SME Bank. So bermula daripada BAP sehinggalah BAP atau Business Accelerator Program sehinggalah program-program di bawah penjana iaitu agro facilities lah, penjana tourism lah, STTF dan sebagainya. Tapi kalau katalah anda pelajar-pelajar UPM ni adalah ada company, you tak perlu tahu apakah jenis pembiayaan yang kita tawarkan. You just datang ke SME Bank, kita akan packagekan untuk anda. So tak perlu tahu satu persatu. Just datang, kita akan tengok you punya projek dan kita akan pilih program yang mana sesuai. Sebab semua program tu yang kita tunjukkan di skrin ni, dia punya kelayakan dia lain. Contohnya BAP memerlukan 6 bulan beroperasi. Dan satu lagi kalau kita tengok Special Fund for Tourism, memerlukan company yang telah menjalankan perniagaan selepas 3 tahun beroperasi. So ada package-package yang dia punya terms and condition dia berbeza dengan yang lain. So that's why you just datang ke SME Bank, kita akan tengok projek you dan kita akan packagekan yang mana sesuai. Actually kita akan packagekan yang mana paling rendah profit rate-nya dan sesuai untuk projek anda, right? Kalau tengokkan NIS kita sepintas selalu ya. Kita ada BAP daripada pembiayaannya daripada 50,000 sehingga 1 juta. SPF ni daripada 100,000 hingga 750,000. Dia small scale. Yang SPF ni untuk tingkatkan you daripada micro size ke small size company ataupun small size punya business operator. SFT pula, SFT3 ialah fund yang related dengan tourism. So katalah anda buat ticketing ke ataupun buat resort ke atau hotel, so SFT adalah fund yang sesuai untuk mendapatkan pembiayaan daripada SME Bank. Subordinated financing program ni kita akan tutup, sebenarnya kita dah tutup. So yang ni financing ni sebenarnya by tiering. So kita akan tawarkan yang paling rendah. Tapi unfortunately 27 September tu dah lepas, so fund ni dah obsolete, dah habis dah. Contract financing sekiranya kalau pihak government, pihak SMEs mendapat projek daripada government, sama ada federal ataupun state, kita akan packagekan contract financing tersebut plus dengan BG atau bank guarantee. Kedua ialah My SME Lady, khas untuk usahawan wanita. So yang ni sehingga 31 Disember akhir tahun ni lah kita akan ni. So pembiayaan dia daripada 500,000 sehingga 3 juta. Dan juga financing ni dia ada subsidi daripada government. Kalau you tengok, kalau pembiayaan sehingga 1 juta, kita akan dapat subsidi sebanyak 2% daripada government. Kalau exceed 1 juta tu sehingga 3 juta, dia tak dapat subsidi daripada pihak government. So this fund
memang special sikit sebab dia ada subsidi daripada kerajaan. Cik Ni Di, kalau ya saya. ada request untuk slow down sikit. Oh, okay. Sorry. Okay. Ni ialah STTF ataupun SME Technology Transformation Fund, di mana program ni katalah kalau pihak SME dia buat kerja secara tradisional, right? Dia buat secara tradisional dan sekarang ni dia nak upgradekan dia punya cara dia berniaga ke dalam dunia digital. So this is the fund yang sesuai untuk nak naikkan you punya daripada you buat manual kepada digital. So sekarang ni kalau you tengok COVID-19 ni, banyak company yang tak adopt teknologi, dia tak survive. So yang mana yang company yang adopt teknologi, dia survive. So ini yang government dia bantu melalui SME Technology Transformation Fund atau STTF ni. So fund yang kita tawarkan oleh pihak SME Bank dan juga pihak kerajaan ialah financing bermula daripada 100,000 sehingga 3 juta dan profit rate yang ditawarkan ialah 4% per annum. So maknanya the cheapest rate in town lah. Dan financing term dia sehingga 10 tahun. Right? Satu lagi ialah penjana tourism juga. Yang ni small scale punya financing. Yang tadi remember I mentioned SFT ataupun SME apa tu kalau saya kembalikan dia punya tu ni SFT Special Fund for Tourism 3. Yang ni big scale. Yang ini a bit small scale iaitu sehingga 300,000. Dan dia punya financing ni ialah 3.5%. Even though dia small scale, profit rate dia ataupun interest rate dia adalah rendah sebanyak 3.5% dan juga dia ada moratorium iaitu you tak perlu bayar kepada pihak bank ataupun fees kepada government selama 6 bulan dan kita akan bermula pada bulan yang ke-7. Sama Encik juga Haji, yang ni. sorry, Ya saya. Encik Haji, mengapa dia guna perkataan profit rate bukan guna interest rate? Okay. Sekarang ni because of kita sekarang ni menggunakan profit rate because of financing yang kita tawarkan ialah pembiayaan Islamik. Bila pembiayaan Islamik tu ada few terms yang kita tak boleh gunakan pada commercial financing. Sebagai contoh Islamic rate Islamic financing dia tak boleh cakap loan. Dia boleh cakap financing. Ataupun dalam bahasa Melayunya kita tak boleh buat pinjaman. Kita cakap pembiayaan. Sama juga dekat pembiayaan. Sama juga yang profit rate dengan interest rate. Interest rate related to commercial. Profit Dia rate macam ada keuntungan lah yang tu untuk tujuan. Yes. Because kita ada, kalau dekat Islamik kita ada akad ataupun kita buat perjanjian antara pembeli dengan juga bank untuk buat transaction. Because of that, tapi walaupun dia punya terms lain tapi dia punya tu sama je. Oh, okey. Tapi ada yang saya nampak ada yang package, ada yang 7%, ada yang 2%, ada yang 3 point something. Average should be around 3 to 4% lah. Tapi ada satu yang tiba-tiba 7% tinggi. Tadi ada satu package. Betul. Tadi ada mention tadi our profit rate across the board, across yang financing bermula daripada 3.5% sehingga BFR plus 2. BFR plus 2 meaning kalau kita campurkan is 8.2%. 8.2%. Okay. So maknanya daripada 3.5 to 8.2. So depend on fund lah. Kalau BAP dia ada 4%. Ada fund contoh TRRF ada 3.5%. Ada yang 4%. Depend on financing term yang kita akan bagi. Okay. Right? Terima kasih. Miss Pang, you boleh faham Ya, boleh. Okay, just nak tanya, Miss Pang, you ada
Dekat you ada financing punya knowledge ke? Tak Bank-bank sangat. I Okay, tak okay. sangat. Dah. Tak sangat. Okay. Bagus juga you tanya soalan sebab usually tak ada orang notice pasal terms of profit rate dengan interest rate. Bagus. Okay, terima kasih. Right. So saya boleh ni teruskan ni. Usually saya akan forwardkan sikit. Sebab yang this one is a bit dry, dia punya subject, because of you sebab tak ada keperluan on this financing dekat you all, sebab you nak tahu apa yang SME Bank boleh offer. So I mention SME Go for contract financing. HTF ni, high tech facility ni, bagi kalau company yang nak buat IR 4.0, so you nak upgrade kan you punya pembuatan using this financing. Kita pun ada tawarkan juga. So ada banyak yang kita tawarkan kepada pihak SMEs, terutamanya untuk membantu usahawan meningkatkan daripada small scale, micro size scale itu the next level. Itu yang tujuan SME Bank. Kita orang sebenarnya tak 100% on profit. Because kalau nak cakap kita orang punya profit, kita punya NPL, non-profit rate, kita orang terlampau tinggi. Kalau commercial bank dia single digit, kita orang double digit, meaning ada yang kita bantu tak mendatangkan keuntungan kepada kita. Because kita ada KPI, set of KPI kita dekat pihak government. So kita kalau boleh kita nak bantu usahawan seupaya boleh untuk meningkatkan dia punya sosioekonomi dan juga kita naikkan taraf dia. So because of sebenarnya SME dekat Malaysia ni dia punya sumbangan pada KDNK Malaysia adalah terbesar SME sebenarnya. Roughly around 60% daripada KDNK yang disumbangkan oleh pihak PKS ataupun SMEs. So because of that, that's why SME Bank ditubuhkan pada 2005 untuk bantu PKS untuk melonjakkan ekonomi Malaysia. Dan that's why kita sustain sehingga ke hari ini. Right? Saya pun masuk bank pun start 2005. So sampai sekarang saya tak tukar-tukar kerja pun. So kita punya adalah untuk membantu usahawan untuk meningkatkan dia punya social economy. That's why yang tim saya ada dekat di SME Bank. Right? So ni ialah beyond financing. So beyond financing ialah apa yang SME Bank tawarkan selain daripada financing, selain daripada pembiayaan. Kalau commercial bank memang 100% dia bagi financing saja. Benda lain tak bagi. Cuma di SME Bank, we are the only bank yang tawarkan financing and also non-financing punya services. Apa yang kita tawarkan kalau you tengok ialah SEDA. Right? SEDA ialah anak syarikat SME Bank. Kita akan groom usahawan kita. Tak kisahlah you pelanggan SME Bank atau bukan pelanggan SME Bank. Janji you SME ataupun PKS, kita akan bantu untuk tingkatkan you dari segi katalah kalau you tak berapa pandai account, kita akan ajar you account. Kalau you tak pandai on packaging produk you, kita akan ajar you. So ini adalah SEDA untuk bantu you selain daripada financing yang ditawarkan. So of course bila SEDA anak syarikat kami, dia adalah certain fees yang perlu you bayar untuk dapatkan services dia. Tapi rest assured yang services yang ditawarkan oleh SEDA adalah bawah 500 pun. So macam tak pulang modal. Because of kita ingin membantu usahawan sedaya yang boleh untuk meningkatkan social economy yang banyak kali I mention tadi itu. Selain daripada SEDA, kita pun ada score access daripada SEDA. Score access ni ialah katalah usahawan kecil yang kita tak boleh finance, yang SME Bank tak boleh finance. Kita akan salurkan that application ke another agency iaitu Tekun, PNS dan juga Commerce Capital. So kita akan channelkan
through our system dipanggil score access. So bila score access ni kita dia sebenarnya score access ni dia ada AI ataupun artificial intelligence. Once you dah submit dalam tu, komputer dekat dalam AI tersebut dia akan calculate sama ada you are good paymaster ataupun bad paymaster. Based on ada few document yang you submit di dalam sistem tu. Contohnya, you akan submit bill, you akan submit audited account ataupun management account, dan satu lagi you akan bank statement. Based on 3 item tu, AI tersebut akan tengok bill. You promptly bayar bill air, bill elektrik ke tak? Kalau katalah prompt, maknanya dia ada score rating kat situ, dia akan check pada second part iaitu audited atau management account. Payment you based on keluar masuk debtor and creditors aging report, you punya liability okay ke tak, based on that dia akan check, oh okay, pass. Last kali bank statement, dia akan tengok you punya corak payment you macam mana, okay ke tak. There's a term yang banker selalu guna iaitu kiting, di mana kiting bermaksud katalah kalau SMEs masuk dekat bank account, current account 1 juta, contohnya 1 juta, awal tahun dia masuk 1 juta, akhir bulan dia keluar 1 juta, masuk 500,000 pada awal bulan, akhir bulan dia akan keluar 500,000. So this pattern ni sebenarnya tak sihat, because dia hanya park duit tu untuk nak tengokkan sebenarnya I ada transaction. Sebenarnya transaction dia ialah just masuk duit dan keluar akhir bulan. So transaction dia tak meragukanlah bagi banker. So on that, kalau ada unsur kiting, kita akan promptly tanya dengan usahawan tersebut, kenapa ada kiting? Kalau dia kata just park dia duit, tak ada aktiviti lain untuk itu, dan kita curious, ada red flag dari situ. So this score access ni dia akan bantu usahawan yang tak dapat difinance oleh SME Bank, dan kita akan channelkan kepada FI yang lain seperti Tekun PNS juga dan juga Commerce Capital. Second ialah Odela. Odela ni kalau you familiar dengan Shopee pun kita ada, kita punya macam Shopee juga. Tapi ni khas untuk usahawan, katalah Cik Zul dia buat manufacture, katalah dia manufacture perabot. So dia nak beli mesin yang untuk manufacturekan perabot tersebut, perabot kayu tu. So dia tak tahu mana dia nak cari mesin. So dia boleh sebagai usahawan, Cik Zul ni sebagai usahawan SME Bank, dia boleh check mesin tersebut dekat sistem Odela. So dia check, oh ada. Dan transaction tu kita akan buat melalui SME Bank punya account kepada account supplier tersebut. So this is Odela khas untuk pelanggan-pelanggan SME Bank. Right? So kita juga ada kompleks kilang kita. So kompleks kilang kita ni kalau tengokkan ada merata dekat Malaysia, daripada Kuala Perlis sehinggalah ke Kota Kinabalu. Currently semua kompleks kilang kita penuh kecuali satu je, iaitu di Batu Pahat. Ada satu unit yang belum diduduki. Yang lain semua memang dah tak boleh dia nak keluar. Because kita punya tenancy kita ni untuk satu lot ni ialah 3+2. Ada yang repeat, ada yang yang sambung balik, because kompleks kilang kita besar dan juga dia punya sewa dia paling rendah, iaitu 30% daripada kawasan tersebut. Bila 30% kawasan tersebut memang murahlah sewa dia. Right? So ini pun kita ada provide kepada usahawan, iaitu EPC Entrepreneur Premise Complex, atau kita bagi sewa kilang. Selain daripada itu, katalah you all usahawan SME Bank, right? Usahawan SME Bank, dan ada buat ekspor ke luar Malaysia, kita akan enrollkan you all ke dalam Business Export Program, BEP.
Okay, apa yang kita buat under BEP ni, kita akan bagi you duit untuk penginapan di location luar Malaysia tersebut. Buka booth pun kita bagi duit, dan juga accommodation dan juga flight ticket pun kita provide juga. And also sekiranya you ingin masuk ke mana-mana expo di luar Malaysia, kita juga boleh tolong bayarkan. Tapi dengan syarat program yang produk you is ready untuk ekspor. So bila dah ready to export, kita akan enroll dalam BEP. So far kita akan hantar pada bulan insyaAllah pada bulan Februari ini usahawan kita ke Dubai. So kita ada, diorang ada 1 bulan expo di Dubai, expo SMEs Malaysia dekat sana. Currently pihak government telah hantar few location usahawan. Sebagai contoh, kalau tahun sebelum COVID mereka hantar usahawan ke Korea, Japan and also di France. So banyak program yang kita kita enroll usahawan kita usahawan di SME Bank. Sekiranya dia dah boleh ekspor, kita akan enroll dekat BEP. Dan mana-mana bank tak offer this program yang kita tawarkan. This is a program yang sesuai untuk dia bangunkan, dan juga that's why kita di SME Bank ni ialah bank jadi pilihan pihak usahawan PKS atau SMEs untuk kita groomkan dia, selain dia pergi lari ke Maybank ataupun bank lain. So we are the first choice untuk pihak usahawan PKS dan juga SMEs. Saya rasa ini adalah slide terakhir saya, iaitu yang ni yang paling usahawan tak sukalah, SME Bank asset and property listing. Ada usahawan yang suka, ada usahawan yang tak suka. Yang tak suka tu sebab harta dia dilelong. Yang suka pula usahawan yang nak beli properti tersebut, dia beli pada harga yang rendah. So kalau yang memang kita akan, ya betul, itu pihak bank kalau dia tak dapat buat pembayaran selama 7 bulan ataupun setahun, kita akan rampas properti diorang yang cagakan dan kita akan jual. Usually kita tak suka this part, because bila kita lelong aset diorang, tak pulang modal pun, kita akan rugi lebih kurang 40% daripada kita bagi finance. So this is last sebenarnya. Kita memang tak suka untuk lelong, tapi bila kita dah rampas, kita terpaksa lelong untuk recover kita punya untung. Tapi recover pun ialah yang I mention, 40% kita loss, right? So itu sahaja saya punya presentation, tamat. So saya buka soalan on the floor. Minta maaf, sebenarnya presentation ni kalau bank memang boring sikit. Okay, memang boring sikit. Saya cakap tu sudah memang boring. Tapi usually tapi usually saya bagi talk, okay sebenarnya dekat usahawan, sebab diorang nak duit. So yang ni saya tak tahu, yang jenis yang tak nak duit susah sikit. Jadi saya nak bagi ni, saya nak jual. Right? Plan nak duit. Plan nak duit. Saya pun nak duit juga. Okay, so soalan. Jadi kita buka Q&A soalan daripada students. Sorry, saya minum. Tak apa, silakan. Hello. Cik Edi. Ya, saya. Tadi Cik Edi ada cerita pasal EPC. So far ada apa-apa plan ke untuk tambah ataupun expand location yang EPC itu? Okey, sebenarnya last kita tambah ialah EPC di Bangi. EPC Bangi itu sebenarnya EPC yang related to high tech. Kita start EPC itu pada 2017. So bila kita buka selama 6 bulan tu dia full. Terus tak ada kosong. Dekat jalan apa dekat Bangi? I macam nampak. Bangi tu dekat TM Telekom Malaysia punya office tu.
Oh, Betul-betul belakang bukan, dekat you I tengok dekat rasa, Sungai Ramal kan? ya, Sungai Rama ada. Sungai Ramal tu khas untuk apa tu industri F&B halal hub. Oh, I see. Ah, Okay. so kita ada sebenarnya banyak-banyak EPC, hanya dua EPC saja ada status daripada government untuk dedicated punya industri. Sungai Ramal dengan juga Bangi. Bangi untuk high tech saja, Sungai Ramal untuk halal punya industri lah. Oh, I see. Okay. Tapi yang Sungai Ramal tu sentiasa penuh sebab once you dah duduk sana, Sungai Ramal tu, you enjoy 5 tahun insentif tax daripada government. So ramai yang berkebun kat sana. High tech tu memang tak dapat macam Sungai Ramal lah. Encik Eddie ada buat pemantauan ke untuk yang jenis macam ni, dia sustainable premise under SME Bank? So ada buat pemantauan every year ke ataupun macam mana? Ada satu dedicated punya ni lah, department yang buat pemantauan EPC itulah. Macam I lain, sebab I jaga bahagian pembangunan usahawan untuk semua bawah MEDEC ataupun kementerian tu. So dia ada function lain lah. Ada soalan lain? Selamat pagi, Encik Eddie. Cik Ram, ya. Ya, Encik Eddie. So tadi Encik Eddie ada explain tentang Business Exports Program, BEP. Okey, saya nak tanya kalau produk tu boleh ekspor ke luar negara, kenapa SME Bank tak galakkan insentif ataupun pemberian loan kepada orang-orang ataupun usahawan yang nak venture market di negara lain? For example, buka factory dekat Singapore. Betul. Good question. Yang ni soalan pintar. Because of SME Bank ni sebenarnya, kalau you tahu, banyak government bank wujud dekat Malaysia. So ada certain few industri yang SME Bank tak boleh masuk sebab ada bank tu dedicated untuk that industry. Dia tak nak government bank compete each other lah. So katalah that usahawan, dia buka dekat contoh Filipin. Dia buka pejabat urusan dia dekat Filipin, tapi Malaysian company lah kan. So dia buka kat Filipin, dia employ orang Filipin kat sana, Filipinos kat sana tu. So yang tu ada satu bank dinama Exim Bank, Export and Import Bank, dekat sebelah office SME Bank dia. So Exim Bank dia apa yang dia buat, dia akan bagi finance kepada SMEs yang operate dekat luar Malaysia. Tapi janji that company tu is wholly owned by Malaysia lah. So that's why SME Bank tak masuk kat situ sebab ada Exim Bank. Thank you Cik Ram. Good question. Ada soalan susah untuk saya? Jadi, hello. Itulah, actually saya tak suka kalau buat virtual lah. Sebab tak dapat bagi hadiah kat you all. Sorry sangat. Encik Eddie. Ya, saya. Siapa bercakap tu? Saya Intan. Okey. Ya, Puan Intan. Cik Intan. Nak tanya kalau contoh satu company tu dah buat pinjaman daripada commercial bank lain, dia boleh buat pinjaman dekat SME bank lagi ke? Jawapan dia boleh. That's why kita akan tengok pada Secris report. Okay, bila kita tengok Secris report, katakanlah contohnya this company dia pinjam pembiayaan daripada Maybank. So kita akan tengok payment dia okey ke tak. And kita akan tengok, second kita akan tengok, katalah kita bagi dia pinjaman, adakah pinjaman tersebut akan burden dia punya cash flow. Katalah nombor satu Secris dia okey. Second, kalau katalah dia punya cash flow bila kita inject money tu akan burden, akan turn negatif, dan kita tak boleh bagi financing. Kalau positif, dan kita akan bagi financing. Tak ada masalah. It's depend on yang tu.
yang tu item tu yang I mention. Secret report tu dengan kita akan tengok financial analysis. Dua-dua okey dan boleh je buat pinjaman dengan SME Bank. Even though dia ada buat pinjaman dekat luar daripada SME Bank, tak ada masalah. Thank you Cik Intan. Terima kasih Cik Edi. Sama. Cik Edi, saya nak tanya lah. SME Bank dia ada program khas untuk women entrepreneurs kan? Nah, betul. One of it is di My SME Lady yang ada tadi. Kalau tak silap saya, waktu session kita yang sebelum ni, My SME Lady macam pernah discontinue. Betul ke tak? Ke saya tak sure? Betul. Macam mana dia boleh sambung Betul, balik? betul, betul. Okey, sebenarnya yang ni ialah kalau nama penuhnya yang baru ni ialah My SME Lady 2.0. Okay. Sebab dulu masa kita buat first My SME Lady tu, dia punya take up rate low sangat sebab financing yang kita tawarkan dulu dia tak ada subsidi daripada government. Kita jalan sendiri, kita guna fund sendiri. So sekarang ni bila kita dah dapat subsidi from the government dan juga cagaran juga tak perlu keluarkan cagaran sebab government dah bagi guarantee pada pembiayaan tersebut. So dia punya ni ialah you tak perlu cagarkan and also interest rate dia ada subsidi by government. So ni yang special difference between yang 1 point dengan My SME Lady 2.0. So tu yang huge difference dia lah. So even though yang tu saya rasa dia punya take up masa mula-mulanya okey. Pada mulanya okey. Bila datangnya COVID semua out. Tu problem dia bila COVID apa tu kebanyakan usahawan wanita dia sebenarnya ada yang tutup gulung tikar. So not because kita punya program tu tak menarik tapi because of pandemic ni isu dia. Satu, mula-mula dia orang takut nak ambil. Second, dia orang tak dapat nak sustain dia punya business because dia tak adopt teknologi. Bila tak adopt teknologi, dia tak jalankan perniagaan tu lah. Tu problem sekarang ni. Even though kami sebenarnya hard time juga 2 tahun ni sebab bukan sebab tak ada kerja, tapi banyak usahawan, kawan-kawan kita usahawan tu banyak yang yalah dia ada problem business. Even though kawan saya sendiri terpaksa kerja, dia dulu usahawan tapi dia tak boleh continue perniagaan dia. Sekarang kerja dekat one of kawan saya punya company juga. Beza yang saya tengok, ketara saya tengok kawan saya yang tak dapat continue tu sebab dia tak adopt teknologi. Yang kawan saya lagi satu tu memang dia betul-betul teknologi punya guy. So tu yang huge difference saya tengok. Oh dia ni fail. Oh dia ni okay pula. So dia orang kerja ni. So itu yang problem sekarang ni. And then lagi satu, Odela tu memang sistem baru ke? Sebab saya tak rasa itu adalah slide dulu. Betul. Okay. Odela ni sebenarnya baru. Once dulu masa kita dah I bagi talk dekat UPM tu, lebih kurang 5 bulan selepas tu baru launch Odela. Okay. So it's another ni lah. Kita nak ni bantu usahawan kita lah sebenarnya. Kalau boleh. Boleh. Soalan lain daripada students? Please, saya ada masa berapa sebenarnya? Saya ada satu lagi, Encik Edi. Boleh. Okey, Encik Edi, tadi Encik Edi ada explain tentang CEDAR dan juga program yang ditawarkan untuk membantu entrepreneurs. Yang to provide knowledge lah. So my question is, dekat luar sana pun kita ada pelbagai programs, for example from college community and all that. So apa perbezaan antara program yang
yang Cedar provide compared to yang ada di luar yang juga murah? Apakah perbezaan dan juga tenaga pakar lah? Terima kasih Encik Eddie. Okay. Alright, good question. Sebenarnya bila you enroll to SEDA punya program, dia ada business counselor tu, dia ada KPI dia. So KPI dia bukan setakat mengajar je. Kalau you pergi college community lain ataupun institut daripada lain, dia dah just ajar, that's it. So beza dengan SME bank punya SEDA tu, once dia ajar, dia ada KPI untuk tengok you leap from micro size to another apa ni lah, size punya platform lah. So once dia dah achieve tu, ataupun dia tengok pada sales you, ajar, dia ajar you, tapi KPI dia satu lagi, katalah this year you punya sales ialah katalah 50,000 sales you dekat audited account you. So KPI dia ialah membantu you semana boleh untuk increasekan from 50k punya revenue to 1 million. How? Daripada 50 hingga 1 juta. So dia akan tolong on that lah. Dia akan tolong sampai you achieve 1 juta. Dan dia dapat ni lah, apa tu, markah untuk KPI dia orang lah. Itu yang dia punya tu more ni lah, involved. Encik Eddie, so that means dia tak one off teaching lah, dia akan continuously ajar. Ya betul, ajar and juga ni. Ajar and also direct involved dengan company tu lah. I see. Intervention, direct intervention, sorry. Thank you Encik Eddie. Cik Zul, sebenarnya saya ada berapa jam untuk ni? Berapa jam pula? Boleh Berapa- sampai pukul 12 sebenarnya, tapi kalau dah tak ada kita boleh je cut short. No worries. Saya tak ada masalah. Saya pun sebab kalau apa tu, kalau ada soalan saya on je, sebab saya free sekarang ni. Okey, ada soalan lagi? Hello Encik Eddie. Saya ada soalan. Saya jelas tak? Jelas. Jelas lah. Okey. Jadi untuk bantuan insentif daripada kerajaan berkenaan dengan COVID-19 untuk SME, dia bantuan penjana tu memang daripada dia akan salurkan ke SME and SME akan bagi dekat SME business ke, atau ada je daripada kepada macam ni, kepada agensi lain ke daripada SME je kalau dia nak minta bantuan untuk SME business daripada penjana tu? Okey. Sebenarnya yang program penjana tu yang kerajaan melalui Bank Negara, dia akan salurkan kepada semua FI termasuk DFI. Meaning dia akan offer juga a piece of cake kepada Maybank, CIMB, Agro Bank, Bank Rakyat, SME Bank, Bank Pembangunan juga. That's why kalau you tengok ada dia tulis availability itu sehingga 31 Disember 2021. So dia cut dari situ sebab apa tu, dia share cake dengan semua FI dengan DFI sekali. So kalau merujuk pada soalan Cik Intan tu, memang bantuan penjana tu bukan setakat di SME Bank saja, tapi semua FI lain dan juga DFI juga. Okay, faham. Terima kasih. Sama Cik Intan. Cik Diana. Cik Diana, keluar muka Cik Intan kat skrin saya. Sorry Cik Diana. Saya ada satu soalan lagi. Saya ada lagi satu soalan. Okey, teruskan Diana. Okey, lagi satu. SME kan dia macam kalau dia dah bagi bantuan, mesti dia orang akan buat survey kan. Like keberhasilan bantuan tu macam mana apa semua. And survey pasal, ada tak survey pasal job employability, itu satu. Lagi satu, survey tu kalau orang buat survey analisis, report tu dia available tak untuk kita tengok? Atau dia memang tertutup je?
Hello? Hello? Hello. Dia dengar. Okay. Atau dia tertutup je? Itu soalan saya. Okay. Sebenarnya kita tak ada sampai to that extent. Apa yang sekarang ni bank-bank lain termasuk SME Bank, kita tawarkan pembiayaan tersebut kepada PKS atau SME, and before kita kita buat bantuan tu, kita akan check analisis sama ada company ni okey ke tak. Itu je, setakat itu saja. So to that extent, yang contoh setelah dapat pinjaman tu dia sukses ke tak tu, saya rasa yang tu bukan pihak bank yang buat, maybe dengan pihak MOF sendirilah. Ya. Okay, baik, terima kasih. Terima kasih Cik Diana. Baru keluar muka Cik Diana. Hello, Encik Di. Ya, saya. Siapa? Saya Irgi Imran. Saya nak, bolehkah kalau saya minta slide yang Encik Di share untuk for our own reference? Boleh, tak ada masalah. Tapi saya kena PDF kan dia dulu, nanti saya bagi dekat Cik Zul. Boleh. Cik Zul is your lecturer kan? Ya, saya dengan Dr. Pang. Okey. Ini kejap. Cop. Yes. Ni subjek bio. Perniagaan bioteknologi. Okey. Ya. Good. Sama macam dulu hari itulah. Ya, dia course yang sama tapi batch lain. Cik Zul, saya hari tu lepas kita jumpa tu, sebenarnya saya dah ada setahun lepas jumpa you, ada related to bio ni lah, algae. Yes, algae. That algae tu dia boleh convert into fuel, yang which banker macam sebenarnya tak faham benda tu langsung pun. Algae tu memang boleh convert, boleh produce biofuel. Okey, yang tu saya rasa macam saya kena tipu. Tak tahu betul ke tak. Kalau ini bukan tipu. Dia sebenarnya dalam algae tu dia ada satu lemak lipid yang mana algae tu kalau kita bagi dia tak cukup nutrien, dia deprive, dia stress, dia akan produce lagi banyak lemak tu dalam fuel tu dalam body dia. So benda tu boleh extract sebagai biofuel. So betul sebenarnya dia boleh produce minyak tapi kos dia tinggi. Betul ke Dr. Pang? Ya, betul. Yes. So Cik Edi tapi algae dia rumpai kan? Sorry kids, just apa tu, saya just nak kepastian ni benda ni, algae ni. Dia sejenis rumpai air lah. Okey. Saya kena contact dia orang balik. Okey. Alright. Tu saya nak menunjukkan bahawa banker sebenarnya bukannya pandai sangat. Ada juga dia punya ketidakpandaian dia tu. Saya rasa kalau saya tak ada background bio pun saya rasa orang tipu juga. Sebab yalah, saya tak pernah tengok algae yang boleh biofuel. Macam memang saya rasa aku rasa kena tipu ni. Alright, okay, sorry. I have time for you all untuk ni lah. Kalau ada apa-apa soalan tentang beyond financing, SME ada organize any CSR tak? Especially yang kalau boleh engage students. Okay, usually kita ada program dengan usahawan kecil daripada peringkat sekolah menengah hingga ke college. Ada. So yang tu program tu kita panggil 90 days, mana kita akan minta dia buat proposal dan jalankan perniagaan tu. So once dia dah setakat daripada proposal punya stage, set up company tu betul-betul buat business, kita akan, kalau dia berjaya, kita akan bagi cash prize lah. Tak ada pinjaman, kita memang bagi cash prize.
So far kita punya tu dah baru jalan. Sekarang ni dengan pihak college community. So kalau tahun ni college community, tahun depan ialah dengan budak sekolah menengah. So kita selang-selikan program kita tu. Tapi so far kita nak juga pelibatan universiti untuk come forward dengan SME Bank. Kita akan buat program similar to that lah. So far yang sekarang ni yang approach to SME Bank ialah daripada pihak Kementerian Pendidikan melalui sekolah menengah tadi tu dengan college community lah so far. Kita nak juga universiti jugalah. Right? Ada soalan lagi? Sorry, saya nak tanya sikit lah Cik Edi. Yang tadi Cik Edi cakap tu bawah program yang 90 days, 90 days 90 days SME Bank challenge. Challenge tu So Betul. menurut apa yang saya baca, it's like kita kena pitching ke? Ada Cik pitching. Edi? Oh, Ada pitching. Masya Allah. Okay. Tu je Ada soalan yang saya. ni lah. Ada yang budak menangis lah, budak sekolah menangis lah. Tak dapat tak dapat apa tu. Dia start dekat peringkat pitching tu. Ada yang sukses, ada yang tak sukses lah. Cik Itu Edi, reality kan. dia orang ni pun traumatized juga dengan pitching. Kita orang dah buat pitching last semester. Saya pun kalau pitching pun saya traumatized. Tengok kalau muka garang dah mampus memang saya takut lah. Tapi you all sebenarnya ada subjek entrepreneurship dekat bio ni kan? You punya subjek? Dekat fakulti memang ada 4 kursus bio entrepreneurship. Ni kursus terakhir. Sebab tu dia dah towards financing dengan registration company dah. Okay. Okay, saya just nak tanya untuk all student. After you dah belajar dekat UPM ni, you nak jadi usahawan ke you nak kerja dengan company lain? Terus terang, you tak payah tengok Cik Zul, dan tengok Puan Pang, you depan I ni, you cakap terus terang. Nak kerja ke you nak berniaga? For me, I kerja dulu kot. Cari Depends. experience dulu, baru then to jump on kalau nak entrepreneurship. Depending on situation lah. Okay. Bagus. I Cik Ram? think we'll work first lah. We'll work first. Dapat backup dulu. Mana tahu ada COVID-20 ke. Betul. Actually kalau you start pun okay sebenarnya. Tak ada masalah. Ram and Imran, I dulu pun sebenarnya ada pernah fikir macam nak buat bisnes, tapi nak buat kerja dulu. Tapi bila dah kerja dulu sampai sekarang, dah 10 tahun kan? pun masih tak buat bisnes. Makan gaji. Betul. Actually kalau you nak start niaga, you kena fikir satu je. Bila you dah start niaga, you tak dapat gaji every month. Tahu? Macam kita sekarang ni, macam Cik Zul, macam Puan Pang, macam saya, every month ada gaji. Kalau usahawan, dia fikir macam besok aku ada untung ke tak? So, based on that, dia kena kreatif untuk buat apa sebenarnya bisnes yang sesuai untuk aku. Something like that. Tapi, for your information, since saya dah dengan SME Bank ni, lepas tu ada dah experience on helping kalau you all macam teringin nak buat bisnes, insyaAllah I boleh bagi bantuan for free lah. Tak ada extra charge sebab I dah bekerja dengan SME Bank, so ada gaji. So no problem, I bantu you all untuk kalau you all nak buat bisnes, kita go through together lah, insyaAllah. Thank you. No problem. Tapi jangan bisnes pelik lah. Macam algai tu macam I rasa macam alamak aku rasa kena tipu betul-betul rupanya. Tu lah kena contact dia balik. Company dekat ni, company kat Port Dickson. Dia buat algai tu. So I pergi ladang tu tengok satu berbau. Kedua dia macam
betul ke boleh jadi fuel ni. So sebenarnya banker bukan pandai sangat, dia pandai duit. Tapi industri macam benda-benda pelik ni yang belum explore ni, itu yang susah sikit tu. It's up to you all lah, student tu biotech semua Kalau kena macam promote lah. kalau macam evaluation projek-projek pelik macam tu sebenarnya SME Bank dia tak ada bantuan daripada panel-panel pakar dalam bidang-bidang tertentu ke? Bijak, soalan bijak. Actually kan, paperwork SME Bank tebal ni tau, tebal, setebal alam tau. So dalam tu, katakanlah contoh I ambil that client I yang tadi tu, I rasa boleh ambil 2 bulan kot I nak finishkan benda tu. Usually kalau tebal ni I boleh finish paper 14 hari macam tu lah. Tapi kalau benda-benda pelik yang I tak pernah dengar ni, memang I kena dig, I kena tanya orang, kena browse dekat internet, apa benda tu algae ni. Lepas tu macam mana dia boleh make profit. Belum masuk lagi company ni okey ke tak. Ini tengok dia punya apa yang dia service dia buat. So memang take time lah. Kalau contoh kalau algae tu, I rasa 2 bulan kot. Tak I call you Cik Zul ataupun Puan Pang tanya apa benda tu. Faham? Betul? Memang tak faham benda tu. Tapi buat simple business, apa-apa business sebenarnya okey sebenarnya. Ada satu je business yang saya rasa macam boleh ni lah. Contohnya fabricating metal yang tu tak making profit. Apa tu gali timah ataupun quarry tu semua yang contoh dekat Pahang tu cost tinggi, profit pun dah memang dah declining sebab that mineral tu memang dah tak ada kat Malaysia dah pun, dah pupus lah. So sekarang ni apa yang I rasa I nampak business yang boleh sustain ialah related to IT. I foresee that related to IT, dia boleh sustain, even dia boleh sustain time COVID ni. Tu yang I nampak sekarang ni lah, business yang paling okey sekali. Mr. Eddie, during COVID ni, ada tak SME increase moratorium for loaners? Okay, government itu ada mention yang kita akan bagi 6 bulan moratorium, betul? So apa yang kita buat, kita tahu dia tak, after moratorium, dia nak secure job lagi, dia nak kena operate, bila start operate je, duit kena kena cari semua. That's why kita extend hingga setahun. So bank lain dia ikut government sampai 6 bulan dan resume BAU, business as usual. So SME Bank kita 6 plus lagi 12 bulan, so kita panjangkan dia punya tempoh. That's why kita punya digit tu terlampau tinggi, because kita banyak bantu usahawan. One of our KPI sebenarnya. Encik Eddie, saya ada soalan. Ya, saya. Tadi waktu slide untuk kategori SME, kan ada berapa persen untuk services, manufacture and agriculture. Untuk agriculture tu, apa dia punya business Dia tak ada agriculture. I rasa tak ada agriculture. Tak, ada 1% sebelum Cuma apa yang you tengok, sebenarnya, okay, this bukan, kejap Okay, kejap Alright. Yang survey, sebenarnya yang tadi tu adalah survey. Survey pihak SME Corp buat dengan Jabatan Statistik pada 2014. 2014 survey berapa bilangan SME based on
micro, small dengan medium dan juga industri. Mining dengan query hanya 0.1% saja yang ada dekat Malaysia. Setakat asset yang tadi saya mention. So roughly 0.1% tu hanya ada dekat Pahang. Dia sekarang ni survive dekat Pahang lah. Agriculture as I mentioned 1.1%, construction 40.3%, manufacturing 50.3%. Yang paling terbesar SME dekat Malaysia ialah services carry pada 89.2%. Tu yang paling banyak. Paling tinggi soalan ialah saya- services. Untuk agriculture tu kan dia punya servis, dia punya perniagaan Survey tu tu. daripada segi ternakan ataupun sayur-sayuran something like that. Okay, 1.1% agriculture yang mention tadi tu dia campur dengan pertanian dan perladangan. Dia adalah satu subsektor di bawah agriculture. Tapi bila pula dia katalah bila dia ternak, dia ambil ayam yang ternak tu jadikan proses kepada ayam bersih, tu bawa ke 5.3% manufacturing. Dia bawa kat situ pula. Sebab dia convert ayam bersih. Maybe ayam bersih tu dia tukar kepada kari ayam dalam tin ke, kita tak tahulah. So yang tu kita bawa ke 53% iaitu manufacturing. Tu yang basian daripada fact daripada Jabatan Statistik dan juga SME Corp lah. Thank you Cik Anas. Ada apa-apa soalan Cik Anas? Rambut panjang tu. Handsome. Itu saja, terima kasih. Teringin nak rambut panjang. Kat sini tak boleh nak rambut panjang pun. Kalau tak HR panggil dah. Baguslah jadi student. Right, next. Ada soalan? If kalau tak ada soalan, you boleh ni lah. Contact saya anytime. Saya boleh apa ni. Cik Zul maybe dah ada nombor saya. Cik Zul boleh share lah. Saya dekat confirm ni ada mesti ada ni kan WhatsApp group kan dengan student kan. So nanti share lah saya punya number kat situ. So I boleh apa ni anytime, tapi tak boleh call. You boleh WhatsApp sebab saya sentiasa bergerak. Lepas ni pun saya nak ke Melaka sebenarnya. And then ada banyak few tempat yang saya kena pergi lah. Kena ikut menteri kan. So tu yang payah tu. So anything WhatsApp je senang. Right? Okay, nanti saya share. Okay, no problem. Thank you Cik Adi. Boleh kita ambil satu screenshot, semua turn on video. Turn on video. Pia, Pak Ah. Okay. Okay, ready. 1, 2, 3. Cik Edi macam nak ambil gambar pasport lah Cik Edi. Kita formal sikit. Okay. 1, 2, 3. Macam mana tak formal? Okay. Satu lagi. 1, 2, 3. Alright. Okay. Before we end, sekali lagi terima kasih banyak-banyak Cik Edi atas perkongsian yang informatif dan ringan, santai. Okay. Macam biasa kita ada satu form nak kena isi nanti. Cik Edi nak saya email ke WhatsApp? Mana satu prefer? WhatsApp je. Saya malas nak buka laptop sebenarnya. Okay. Patut pun saya email surat jemputan hari tu macam tak berbalas, tapi WhatsApp cepat reply. Alright, okay boleh. Sorry sebab sekarang sebenarnya Bank Negara dia dah setkan apa tu compliance. So kalau saya buka laptop, saya kena lalu 4 sistem untuk apa tu, sebab dia tak nak any information bocor kepada ni public. So payah gila tu. Okey, faham. Saya kena buka 4 sistem sekaligus. Kalau saya pun tak buka dah. Saya tak buka langsung. Alright. Okay, thank you Cik Edi. Students, please stay sebab kita ada briefing sikit lepas ni. Harap boleh kerjasama lagi Cik Edi. Assalamualaikum. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Alright. Okay. Thank you, students. I actually love your engagement dengan any kita punya guest speakers actually. I have tendency, obviously, I cannot avoid to compare batch and other batch, but your batch probably not the best scorer in exams, tapi you punya soft skills, communications, yang engagement dengan orang luar memang so far terbaik. Okay. Sebab I tak payah nak push macam soalan sangat. So macam alright. This is just a short updates lah tentang apa yang I nak share sikit. Boleh nampak ke? Boleh. Alright, this is just follow up sebab kita ada a few components in our rangka khusus that requires you to somehow find the funding sources. Alright, so this is not really an assignment. It should be like a class activities or class exercise. So the task is to find other sources for startup funding, where you should design at least one page. Just one page should be fine. A page of infographic about startup funding there. Okay, about the funding, the benefits and other necessary info if applicable. All right, and then usually when you find information, like I will give example of SME Bank punya application. I will put in Putra Blast the form and the checklist. All right, but you don't have to fill it in. Just you know that there's some criteria or components that you need, the info that you need to fill in the forms. But for your startup funding that you're gonna find, you also must find the application form and attach it together with your infographic. In case that they don't have like a separate PDF application form, because most companies now use like online application, right? You can just give links to the application. Okay. And then make sure that Is it in group? This one this one in group. In group. Okay. This one in group, and make sure that your source of funding is different than the other groups. Janganlah dua-dua sama. Alright. So we have SME already. So there's a lot more sources for startup funding. So you just need to find info on that. Okay. Because this deadline? Yeah, I'm about to discuss the deadline. Bila you all nak deadline? Berapa lama time masanya boleh deadline? This one is not graded actually. Bila you all nak submit? Dia macam amali lah. Dia macam amali, betul. But you have to put it in your logbook lah. You punya log apa tu? Yang blog ke? Yeah, you punya blog kan on the practical activities. So your practical activities is actually this. Ada someone chat lah. Saya nak chat. Ram tulis apa? Setuju. Saya setuju dengan Ram. As possible. As late as possible. Bukan as soon as possible. Okay. Let's put it after sem break. Boleh. Monday after sem break. Monday week 8. Thursday? Boleh Okay, Doktor, Thursday, Doktor. Thursday after, kenapa Thursday? Peliknya hari. Okay, Thursday after sem break. Week 8. Kenapa Boleh, diam? Okay tak okay? Boleh Doktor. Okay Doktor, Boleh, okay. Doktor, boleh. Okay. Okay lah kan, takkan nak week 14, come on lah, sekarang baru week 4. Okay, week 8 Thursday. Okay, submission. Next is update on the review, which is due next week. Any update, any problems? Dah start tulis ke? Doktor, untuk grup saya dan Ram, Ya. kami ada hantar outline yang baru kepada Dr. Pang, tapi Dr. Pang tak balas lagi. I see. Yeah. I saw the email. Nanti I balas. Okay, thank you Dr. Pang. Actually, you all can start writing the review. Just need to touch up the outline only. Okay.
So we'll start today, Dr. Pang. Ada Okay, group? I will see anything I need to add on. Okay, for the outline, the improved outline. Okay, thank Okay. you. Okay, sure. Okay, group lain? One thing I nak add pasal yang infographic. You all put the deadline after week 7 to okay after sem break, but I think you all will have a lot to prepare also for your final year thesis and so on. So the more you push your assignment your work towards the end, lagi you pening, lagi you headache. So try to don't push everything to after semester break. Try to clear some of the assignment or some of the activities, the easier one earlier, settle it earlier so that it won't disturb your thesis writing. I know it will be a very hectic for your thesis writing, especially this batch, I will say, because you all cannot enter lab. So it will be tough lah, I will say, this batch. Okay, so sorry to say that, but we have to go through the process, let you go through the process. Okay. Ada groups okay ke about your review? Semua okay? Even the deadline is okay due next week? Doktor, Yes. deadline Yeah. tu, the deadline next week on Friday, right? Yes. Can we Boleh make tambah it lagi on ke? Sunday? Ahad. Monday. Can we make it Monday week minggu depan week 5, week 6. Monday week 6 boleh? Okay, doktor. Boleh Boleh doktor, terima kasih doktor. Have you all started something or not? We would like to know, is it still empty? Just the outline. Start already, Doctor. Sudah ada few Just pages start. ke? Ada. Got. Progress. You better ada sebab ini 20% kot. And then remember when you submit the same week Have start, doktor. okay, you submit in week 6 Monday, that week you're gonna have like a short presentation. I ada bagi tahu ke berapa minit? I lupa lah. Tak bagi tahu kan? No time. Tak ada, doktor. Alright, nanti I hantar dekat group, okay? But there's basically a sharing after your review lah, so that your review is not only between you and us, it's share between your batch, your class, okay? So 25th lah, you mean? 25th ke? You mean week berapa? Week 7 ke apa? Week 7. Kita punya presentation week 7 ada tepang. Week 6, doktor. Week Week 6 on Thursday. Yeah. Hari ni. week 6 25th ke? Tapi Sekarang- hari tu bukan ada e-commerce punya talk ke? Yes, So- dia akan jadi macam Prof Ali punya session yesterday yang kita ada presentation sekejap, and then presentation in the morning because e-commerce is 1 to 3. 1 to 3. Yeah. So their presentation will be Presentation will be in the morning around 9 to 10 ke? 9 to 10. Boleh ke student? 9 to 11. Okay. 9 to 11. Sebab kita ada berapa group? 6 groups. 6 group. 6 Yeah. group. 9 to 11. 9 to and then 11. we continue 1 to 3. Okay, student presentation Yeah. You guys okay 9 to 11 ke nak macam nak boleh ke? dekatkan- Yes, nak dekatkan dengan timing kelas petang? Boleh, So, doktor. okay, Time to Saya 11, okay. Doctor. Dah tepang okay? Okay, boleh. Alright, okay, cool. 9, 11. Doctor, so regarding the next week 18, I arranged the CEO talk on 18. Yes. But then still no news from Prof. Hidayah. I'm still Yeah. waiting from the feedback from her. So that is the case now the 18 on 18. Yeah, the talk from CEO is to be confirmed. Tapi kalau tak ada nanti, next week probably tak ada kelas, tapi kita akan replace with something else lah nanti. Kan Dr. Pam? Maybe talk tu bawa Yeah. forward, bawa Yeah. ke later or ada talk lain ke apa. Okay? Next week they all will have their test one. A lot of tests.
for your case? You're in final year, final sem. Ada test ke? How many courses? Okay only. Saya tak banyak, doktor, dua test je. Test. Dua Dua. test je. Dua. Dua test je. Dua lah. Tapi nak siapkan review paper. Nak test lagi. Alright. Okay. And then update on CSR. If you remember that you need to plan for your CSR from week 8 onwards. Are there any updates? Anyone ada plan or have approached any company so far? Mesti tak fikir lagi. Suggestion here. Alright, kalau tak ada update, please think of your CSR activity. Just maybe you guys can meet as one whole class and then divide between maybe 3 orang cari satu company, 3 orang approach this company ke, you decide on certain CSR activities. Yes. It can be CSR activities yang diorang memang dah ada and then you join, or you propose CSR activities. But it's usually easier is you join them. Yeah. You have to contact the company. You have to call. So better you have 12 students here. So your, like Dr. Zhou mentioned, you're split into several groups. Easier good. Then you set a time. Then you say, oh, by this time, each group need to come up with the feedback from the companies. Then will be easier. At least you can see something from like you try to call already. Ideally, the time should be week 8 to 8:14. Hari Khamis waktu kelas kita, which is 8 to 3. Or kalau tak dapat hari kerja hari Khamis, can be weekends tu lah. Yeah. Okay. If let's say CSR tu online boleh ke Dr. Zhou? In case still company tu dia rasa tak comfortable ke? I think okay. Yeah. Sebab it can be kita dah arrange pun tiba-tiba ada someone from us yang close contact minta simpang lah, minta tak jadilah kan, yang tak boleh join ke apa, so many limitations lah yang kita kena consider juga. Alright. Okay. Alright, I dah agak dah nombor 3 ni tak ada update lagi, tapi I just nak remind kat sini so that Remind. Alright, and then number 4 sebenarnya Dr. Pang dah cakap tadi about the CEO talk. Is to be confirmed. Tak ada confirmation lagi so far. Alright. Okay, so anything else yang you all nak share ataupun nak tanya ke apa? Diorang tak ada first test Dr. Zhou. First test tu ialah review paper lah. First test diorang is review paper. Kena hantar lah. Tak boleh delay. Paling delay week 6 je. Lepas tu kita kena week 6 Monday tu kan, and then kita dah kena key in markah. Kena grading semua kan. Kena kasih time kita orang baca semua. Any questions, anything to share? Come on, korang tahu tak this is your last semester yang korang literally datang sebagai students dalam kelas, you know, after this dah LI and then dah kerja. Sebenarnya waktu maybe cliche tapi waktu students is the best time of your life actually sebenarnya. Okay. So appreciate lah momen-momen yang ada sepanjang berbaki beberapa bulan lagi. Doktor, yang CSR tu doktor nak tanya. For the CSR tu any company kan, bukan biotech company ke apa kan? Any company. Okay. Any company. Thank you, doktor. Alright. Kalau nak discuss dalam group pun boleh. Okay? Dalam group WhatsApp. Okay. Anything else before we end the class? Dr. Pang ada anything? Dr. Zhou, this group did they do the awareness hari tu ada buat dalam bentuk video awareness? Hari tu yang that one is promotional activity. Tapi I think in week 7 I akan brief on prototype. And then prototype tu akan ada dalam kita teaching plan after sem break. After prototype tu dia orang kena plan dia orang punya brand awareness punya
boost campaign tu. Oh, yang ada nak prototype nak tunjuk minta students ke ataupun customer ke untuk kasih feedback macam tu yang tu Ya, betul. activity. So, but they haven't planned anything, the location and then when is it exactly, kan? Yes, they haven't planned yet. Macam pack the schedule. Yeah, because after sem breaks, diorang memang ada submission, bukan submission, diorang ada prototype development, diorang ada brand awareness punya campaign, diorang kena select CSR dalam after sem break tu. Banyak benda nak buat after sem That break. one actually requires you to plan it in advance lah sebenarnya. Okay, sebab that is the but waktu macam untuk brand awareness campaign, that one can be flexible too. Alright, so you arrange bila date tu. Ingat tak kita punya briefing week 1? So you should have one session for one group and another session for another group, and you help each other. So keep that in mind, okay? Is it difficult to do it because now that day you all mentioned you all want to do it in Phuket Expo kan? Tak nak dah. Hari tu macam I ingat you orang nak buat dekat Phuket Expo ke apa? No, that one Bukan. just suggestion. Suggestion ya. Yeah. Musim hujan. Sekarang musim hujan. Then what is a appropriate location I tengah fikir. College ke? College Serumpun. I think Chem. Macam ada student ke? Masalahnya sekarang macam student tak ramai masuk. Hopefully after sem break tu semua adalah face to face. Yeah. But I'm not sure whether the crowds is Serumpun ada Cafe. ke tak. Kalau Serumpun Cafe quite untuk packed. KA tak sure, tapi kalau Serumpun Cafe sekarang kalau sebelah 39 very ni pun packed. ramai ada orang. Alright, okay. Tapi ramai sangat, I pun risau nanti dari segi keselamatan dan kesihatan. So like in dilemma whether you need to encourage you to go to those crowded place or not so crowded. Risau juga. Please think about it and propose to us lah your plan, your schedule. Risau. Okay. I think that's it for today. Right? Yeah. Okay. Yeah. Thank you everyone. See you in apa? Ada apa lagi? Chat dekat chat tu. dekat chat. Nak That buat one kena baikkan. ke area fakulti. Boleh je ke area fakulti kalau students cukup. Yeah. Dekat 4 year tu pun boleh. Kalau Yeah. 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 Tapi Okay, remember dekat mana-mana you all buat pun kena minta permission. Macam bukan just gamble letak booth kat situ. Letak gerai macam tu dekat tepi jalan tak boleh. Tak boleh. Think of that. Take care everyone. Jumpa lagi when I see you. I don't know when. It can be next week, it can be next 2 weeks. Depending on the availability of the CEO. Alright? Yes. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you. Assalamualaikum. Salam. Thank you. Thank you.